أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, syukur kita dapat bersama lagi pada pagi ini dalam kuliah tajwid Al-Quran dan juga tafsir Ibnu Katsir, yang mana pada pagi ini kita akan mendengar beberapa pengajaran daripada ayat 203 hingga 206 surah Al-A'raf. Yang pertamanya menyatakan bahawa Nabi SAW adalah merupakan penyampai wahyu. Bukan mereka cerita, bukan mereka-reka sendiri wahyu yang diturunkan. Kemudian yang keduanya, adab ketika mendengarkan Al-Quran. Dan yang ketiganya ialah adab dalam berdoa dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana panduan yang Allah berikan kepada kita dalam kita mendengarkan Al-Quran dan juga dalam kita berdoa dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi panduan-panduan inilah yang kita perlu gunakan dan juga kita amalkan dalam kehidupan kita supaya selari dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, daripada bangun tidur sampailah kepada tidur kembali, Allah telah nyatakan panduan-panduannya di dalam Al-Quran. Maka tinggal lagi kita perlu memahami isi kandungan Al-Quran dan juga kita amalkan, dan akhirnya kita akan berjaya di dalam kehidupan. Sebab apa? Sebab Allah sendiri sebut dalam muka pertama surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Akhir sekali Allah kata ulaika ala hudam min rabbihim. Siapa yang mengikut Al-Quran daripada bangun tidur sampai tidur kembali, ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itulah berada di atas landasan petunjuk yang benar, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Maka nak tahu kita ni berjaya ataupun tidak dalam kehidupan kita, kita merujuk kepada muka pertama surah Al-Baqarah, iaitulah kalau kita mengikut segala yang ditunjukkan oleh Allah dalam kehidupan, maka kita akan berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat. Dan salah satu daripada petunjuk-petunjuk yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, sehinggalah sampai kepada perkara-perkara yang paling kecil, iaitulah dalam bab-bab berkaitan dengan adab mendengar Al-Quran dan juga adab dalam berdoa pun Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, sehingga boleh menjadikan panduan bagi kita dalam kita mempraktikannya dalam kehidupan. Jadi ayatnya yang pertama surah Al-A'raf ayat 203. Saya bacakan dulu ayatnya. Dari segi tajwid dan juga dari segi hukum matnya. Tuan-tuan perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sadaqallahul Azim. Surah Al-A'raf ayat 23 yang bermaksud apabila kamu tidak membawa satu ayat Al-Quran kepada mereka, mereka pun berkata, mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu? Katakanlah sesungguhnya, aku hanya mengikut apa yang diwahyukan daripada Rabbku kepada aku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata daripada Rabbmu, petunjuk dan juga rahmat bagi orang beriman. Pada minggu lepas, kita diberikan panduan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita dibisik oleh syaitan untuk melakukan kejahatan. Syaitan ni ada dua. Yang pertama syaitan yang kita tak nampak dan juga syaitan yang kita nampak. Syaitan yang kita tak nampak tu yang kita panggil iblis, syaitan dan sebagainya lah. Dia duduk dekat sebelah kita ni
Waktu kita tengah semayang, dia bisikkan macam-macam. Waktu kita duduk bersendirian, kita dibisikkan dengan berbagai-bagai lagi. Itu setan yang kita tak nampak. Manakala setan yang kita nampak ni siapa dia? Kadang-kadang kawan kita pun jadi setan juga. Sebab apa? Setiap sesuatu yang mengajak kepada kemungkaran tu dipanggil sebagai setan. Syaitan. Jadi dia kata, janganlah puasa, makan je, orang bukan nampak. Tu setan lah tu. Walaupun berupa bentuk manusia. Jadi setan ni dia ada dua, satu bentuk iblis, satu lagi bentuk manusia. So manusia yang mengajak kita melakukan kejahatan, itu juga dipanggil sebagai setan. Jadi apabila kita ni diganggu ataupun dibisik dengan setan-setan ini tadi, sama ada setan yang nampak ataupun setan tak nampak, maka Allah kata apa? Tadzakkaru, hendaklah kamu ingat. Ingat tu ingat apa? Ingat. Yang pertama, ingat janji Allah tentang balasan bagi mereka yang melakukan kejahatan, mereka akan diazab di neraka. Ingat juga janji Allah, kalau kita tidak melakukan kejahatan yang dibisikkan itu, kita akan mendapat satu pahala dan diganjarkan dengan ganjaran syurga. Jadi tuan-tuan, itu ayat sebelum ini. Maka ayat selepas ini tentang Nabi ini, dia bukan pereka cerita ataupun penglipu lara buat mereka sendiri wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang Nabi sebut, apa yang keluar daripada mulut Nabi itu adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah dia kata dekat dalam ini, dia kata berkenaan dengan firman Allah, wa idza lam ta'tihim bi ayah qalu laula jitabaitaha. Apabila engkau tidak membawa satu ayat Quran kepada mereka, mereka pun berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Daripada Mujahid, ia berkata artinya, mengapa engkau tidak menetapkan sendiri ayat tersebut? Iaitu, mereka berkata, keluarkanlah ayat itu daripada dirimu sendiri. Demikianlah pula dikatakan oleh Qatadah, As-Sudi dan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, dan inilah yang menjadi pilihan Ibnu Jarir. Jadi orang kafir inilah, dia saja nak mempersendakan Nabi SAW. Jadi dia memperolok-olokkan Nabi. Bila dia tanya satu soalan, wahyu tak turun, dia kata reka je lah. Dia kata aku tahu dah kau ni penipu je, dia kata. Lebih kurang macam itulah. Kejian, makian, kecaman yang Nabi terima daripada puak kaum musyrikin tadi tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah Nabi sendiri dia nak mereka cerita, dah lama dia buat tuan-tuan. Dalam satu kisah ketika Siti Fatimah, Siti Aisyah yang difitnah melakukan perbuatan maksiat dengan salah seorang sahabat, maka pada ketika itu habis satu Madinah berada dalam keadaan yang sangat sunyi. Disebabkan apa? Disebabkan Nabi terlibat dalam satu masalah yang sangat besar. Jadi kalau Nabi nak menafikan, seolah-olahnya Nabi akan bias. Kerana yang terlibat itu adalah isteri sendiri. Lalu apa yang Nabi buat ialah Nabi tunggu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat tanya ni, orang munafik tanya ni. Dia kata macam mana kita nak buat dengan Siti Aisyah ni? Sebab apa? Sebab dia terpalit dengan fitnah yang besar. Lalu Nabi tak menjawab langsung. Kalaulah Nabi nak menjawab fitnah tersebut, Nabi boleh jawab je. Tapi Nabi tunggu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan tuan-tuan dalam kisah tersebut lebih kurang 2 bulan Nabi tunggu wahyu itu turun, dan akhirnya wahyu itu turun membersihkan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nampak bagaimana jelas dan nyatanya bukti bahawa memang wahyu itu bukan direka cipta oleh Nabi SAW sendiri, tetapi Nabi SAW apa yang keluar daripada mulut baginda SAW adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidaklah bercakap mengikut apa nafsunya. In huwa illa, tidak lain dan tidak bukan, ia adalah merupakan wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi firman Allah, wa idza lam ta'tihim bi ayah, apabila engkau tidak membawa satu ayat Al-Quran kepada mereka, maknanya mukjizat dan suatu yang luar biasa, mereka mengatakan kepada Nabi, mengapa engkau tidak berusaha keras
untuk menuntut ayat-ayat daripada Allah sehingga kami melihat dan mempercayainya. Maka Allah berfirman kepada beliau menjawab soalan permintaan orang kafir itu, qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi, katakanlah sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan daripada Rabbku kepadaku. Maksudnya aku tidak mengajukan kepadanya sesuatu apa pun, tetapi aku hanya mengikut apa yang Allah perintahkan kepada aku. Lalu aku menjalankan apa yang diwahyukan kepada aku. Jika dikirimkan kepadaku satu ayat, maka aku pun menerimanya. Dan jika Allah menahannya, maka aku tidak memintanya. Kecuali jika Allah Ta'ala memperkenankan kepadaku untuk itu. Kerana sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Selanjutnya, Allah menunjukkan kepada mereka bahawa Al-Quran adalah mukjizat yang paling agung, dalil yang paling jelas dan hujah, serta keterangan yang paling besar, yang paling benar. Allah SWT berfirman, "Hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun." Al-Quran adalah bukti yang nyata daripada Rabbmu, petunjuk dan juga rahmat bagi orang beriman. Ya, jadi bila orang kafir minta Nabi tunjukkan wahyu, tunjukkan mukjizat, Nabi jawab apa? Nabi kata, aku tidak pernah mengarahkan Allah. Tidak pernah mengarahkan Allah. Dan juga tidak lain hanyalah Nabi SAW menunggu sahaja wahyu diturunkan. Sebab apa? Sebab orang kafir minta kan. Jadi ibaratnya macam dia kata dia minta. Diarahkan Allah supaya turunkan wahyu. Boleh pula dia nak suruh macam tu. Diingatkan Allah ni boleh diarah-arah macam berhala yang mereka sembah, yang mereka boleh mempermain-mainkan. Sebab apa? Sebab dia tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua sebab dia nak memperolok-olokkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawapan Nabi sangat jelas, iaitu Nabi tidak pernah mengarahkan, bahkan Nabi hanya menunggu sahaja wahyu yang diturunkan oleh Allah, lalu Nabi memperbuat apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Habis cerita bab apa tu berkaitan dengan wahyu tadi, maka seterusnya ayat 204, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bermaksud, dan apabila dibacakan Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Apabila dibacakan Al-Quran, hendaklah kamu mendengar dan juga diam, tenang agar kamu mendapat rahmat. Jadi kita dah habis dah bab wahyu tadi, menceritakan bahawa Nabi hanya penyampai wahyu. Kita berpindah kepada intisari ayat yang kedua, iaitu adab mendengarkan Al-Quran. Adab dalam mendengarkan Quran. Bila Quran dibacakan kepada kita, ataupun Al-Quran diperdengarkan dalam radio, Al-Quran diperdengarkan dalam televisyen, Al-Quran diperdengarkan dalam dewan, Al-Quran diperdengarkan dalam kelas, apa nak buat? Ini panduan dia tuan-tuan ya. Setelah Allah menyebutkan Al-Quran merupakan bukti yang nyata, petunjuk dan juga rahmat bagi umat manusia, Allah memerintahkan supaya diam apabila dibacakan Al-Quran, sebagai satu pengagungan dan juga penghormatan kepadanya. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan juga kaum Quraisy dalam ucapan mereka, la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fih. Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya. Ini dia panduan yang Allah sebutkan. Iaitu dia kata apabila dibacakan Al-Quran, hendaklah kita senyap, kita kena dengar, kita kena amati, kita kena fikirkan, kita kena fahamkan. Supaya apa? Al-Quran yang kita dengar tadi itu kita perlu amalkan, kita perlu laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Jadi Allah kata jangan jadi macam orang kafir. Orang kafir ni la tasma'u li hadzal Quran. Bila dengar je orang baca Quran, dia kata la tasma'u, jangan kamu dengarkan. Wal ghaw maksudnya buat bising. Jangan sampai bunyi bacaan Quran tu didengari di dalam telinga mereka. Itu betapa biadabnya orang kafir ini terhadap
bacaan-bacaan Al-Quran. Ya. Memang perangai begitulah tuan-tuan. Sebab mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Mereka tidak percaya dengan Islam. Mereka tidak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang perangainya begitulah. Jadi kalau kita buat seperti mana orang kafir buat, maka perangai kita samalah dengan dia. Jadi untuk membezakan antara kita dengan orang kafir tadi, maka hendaklah kita mematuhi perintah Allah seperti mana disebutkan, wa idza quri'al Quran, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lah, hendaklah kita mendengarkan baik-baik ayat Al-Quran yang dibaca, wa ansitu, tenang, diam. Akhirnya apa dia punya faedah dia, apa dia punya balasan dia, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Jadi memang betul tuan-tuan. Sebab biasanya dalam Al-Quran disebutkan la'allakum, ini pasti berlaku. Itu pasti kita akan mendapat rahmat daripada Allah dengan kita memperdengarkan Al-Quran. Jadi seterusnya dalam hal itu lebih ditekankan lagi, dalam solat wajib jika imam membaca Al-Quran secara jahar. Dalam solat jika imam membaca Al-Quran secara jahar, sebagaimana diriwayatkan Muslim dalam kitab sahihnya daripada Abu Musa Asy'ari, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Maksudnya sesungguhnya dijadikan untuk diikuti imam itu. Jika ia bertakbir, maka hendaklah kalian bertakbir. Jika dia membaca Quran, hendaklah kalian dengar, kalian diam dan juga mendengarkannya. Maksudnya ialah kita kalau semayang berimam, kita kena ikut imam. Janganlah bila imam rukuk, kita sujud. Bila imam bangun, kita duduk. Sebab apa? Sebab kalau kita buat yang sedemikian, maka batal solat kita. Dalam kehidupan seharian pun sama. Jadi kita, imam kita siapa dia? Pemerintah lah. Kalau pemerintah kata buat, kita buat. Kalau pemerintah kata jangan buat, kita jangan buat. Dan arahan daripada pemerintah itu mestilah selari dengan syariat Allah. Sekiranya arahan tersebut bukan daripada syariat Allah, melanggar ataupun bertentangan dengan syariat yang diturunkan oleh Allah, maka kita wajib menolak. Jadi solat mengajar kita bagaimana hidup secara berorganisasi dan juga mengajar kita bagaimana hidup mentaati ulil amri. Jadi dalam ayat ini berkaitan dengan imam, Nabi kata dijadikan imam itu untuk diikuti, bukan untuk diderhakai, bukan untuk dilawani. Jadi kena ikut. Imam takbir, kita pun takbir. Imam baca Quran, kita pun dengarkan. Itu maksud hadis riwayat Muslim ni tadi. Ibrahim bin Muslim Al-Hijri mengatakan daripada Abu Iyad, daripada Abu Hurairah, ia berkata orang-orang sebelumnya berbicara dalam solat. Setelah itu turunlah ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Apabila dibacakan Quran, hendaklah dengar baik-baik. Rupa-rupanya para sahabat ni tengah semayang pun boleh lagi nak borok. Tengah semayang borok juga. Bila dibacakan Quran, dia borok dua orang. Jadi turun ayat wa idza quri'al Quran fastami'u lah, maka terus sahabat pun jadi senyap, diam, tak cakap dah. Dalam fiqh solat, kalau kita bercakap walaupun satu patah perkataan yang memberikan maksud, maka batal solat kita. Ibn Jarir mengatakan, Ibn Mas'ud berkata, dulu sebahagian kami mengucapkan salam kepada sebahagian yang lain dalam solat. Lalu turunlah ayat Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah, apabila dibacakan Quran. Sebelum turun ayat ni, sahabat-sahabat dulu bila salah seorang masuk ke masjid bagi salam, Assalamualaikum. Jawab salam, tengah semayang jawab salam. Masya-Allah tuan-tuan ya. Jangan buat kerja ginilah. Sebab batal solat kalau kita menjawab salam dalam solat kita, senyap. Kemudian orang yang masuk dalam masjid pula mana boleh bagi salam kuat. Ya. Sebagai adabnya dia kena senyap. Masuk baca doa. Jangan memberi salam sebab mengganggu orang yang sedang beribadat di dalam masjid. Kan? Kemudian seterusnya lagi Ibn Jarir mengatakan daripada Bashir bin Jabir, ia berkata Ibn Mas'ud pernah mengerjakan solat.
Lalu dia mendengar beberapa orang baca bacaan bersama imam. Dan setelah selesai solat, dia berkata, belumkah tiba saatnya bagi kalian untuk memahami bahawa untuk memikirkan ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah, dan apabila dibacakan Quran, hendaklah kalian dengarkan baik-baik dan perhatikan dengan tenang. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kalian. Ini macam imam tengah baca, dia pun baca juga. Ada setengah-setengah orang macam ni tuan-tuan ya. Bila imam selesai baca Fatihah, dia pun baca Fatihah lah. Kemudian ketika imam membaca surah, imam baca surah lazim, dia pun baca juga. Maka tak boleh. Secara adabnya dia kena jangan baca. Jangan baca apa-apa dan dia kena dengar saja apa yang imam bacakan. Imam baca surah panjang ke, imam baca surah pendek ke, dia kena dengar saja. Habis dia baca Fatihah, dengarkan. Jangan baca doa, jangan baca ayat-ayat Al-Quran yang lain. Itu adalah merupakan adab. Ia tidaklah membatalkan solat, tetapi dia melanggar adab yang disebutkan dalam ayat ini. Ya. Imam Ahmad dan beberapa penulis kitab Sunan meriwayatkan daripada hadis Zuhri, daripada Abu At-Tama Al-Laisi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setelah Rasulullah selesai mengerjakan solat dalamnya, setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat di dalamnya, beliau membacakan Al-Quran secara jahar. Kemudian Nabi bersabda, apakah ada salah seorang di antara kalian yang ikut membaca bersamaku tadi? Benar ya Rasulullah. Jawab salah seorang daripada sahabat. Beliau bersabda, sesungguhnya aku mengatakan bahawa mengapa masih ada orang yang menentangku dalam membaca Al-Quran? Maka seorang orang pun tidak lagi membaca Al-Quran bersama Nabi SAW dalam solat yang di dalamnya dibacakan Al-Quran secara jahar ketika mereka mendengar hal itu daripada Nabi SAW. Jadi bila Nabi baca surah, dia ikut. Bila Nabi baca ayat lazim, dia pun ikut. Maka Nabi pun tegur, jangan baca. Bila aku baca, semua senyap, dengarkan apa yang aku baca. Maka sahabat-sahabat pun senyap. Itu maksud hadis ni. Abdullah ibn Mubarak mengatakan daripada Yunus Az-Zuhri, ia berkata, orang berada di belakang imam tidak membaca Al-Quran dalam solat yang dijaharkan. Cukup bagi mereka bacaan imam, meskipun mereka tidak mendengar suaranya. Tetapi mereka membaca Al-Quran dalam solat yang tidak dijaharkan, iaitu secara sirri. Dan tidak dibenarkan bagi orang yang berada di belakangnya membaca Al-Quran bersama-sama imam ketika dijaharkan, baik secara sirri maupun secara terang-terangan. Kerana Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maksudnya tuan-tuan ya, dalam ayat ni dia kata hendaklah kita ni senyap apabila imam membaca solatnya secara jahar. Ini bukan dalam mazhab kita tuan-tuan ya. Ini bukan dalam mazhab kita. Ini salah satu pendapat daripada sahabat ni. Dia kata jangan membaca Al-Quran ketika imam membaca secara jahar. Ketika sirri baru dibaca. Tu macam itulah maksudnya. Tetapi mereka membaca Al-Quran dalam solat tidak dijaharkan. Dan tidak dibenarkan bagi mereka yang berada di belakang membaca Al-Quran bersama-sama imam dalam solat yang dijaharkan. Jika dibaca secara jahar, hendaklah disenyap. Bila baca sirri, hendaklah dibaca senyap. Ada juga pendapat menyatakan bahawa secara jahar pun kena senyap, secara sirri pun kena senyap. Sebab apa? Cukup dengan untuk imam sahaja. Jadi ini bukan dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kita tengok kemudian ya. Menurut Ibnu Katsir, ini merupakan pendapat sekelompok ulama bahawa dalam solat yang dijaharkan bacaannya, seorang makmum tidak wajib membaca bacaan yang dijaharkan oleh imam, baik Fatihah ataupun Al-Quran yang lain. Ini saya ingatkan sekali lagi, bukan dalam mazhab kita ya. Dia kata bukan daripada mazhab kita ni, dia kata kalau imam baca Fatihah, baca ayat lazim sudah memadai. Makmum duduk kat belakang tak ada kerja. Senyap, tak perlu buat apa-apa. Dia ikut saja imam baca. Imam rukuk, dia rukuk. Imam sujud, dia sujud. Imam bangun, dia bangun. Imam baca Quran, dia senyap. Imam baca surah lazim, dia pun senyap. Ini dalam setengah pendapat daripada mazhab yang lain. Manakala kita tengok pula pendapat Imam Syafi'i macam mana?
dalam hal itu juga merupakan salah satu daripada dua pendapat Imam Syafi'i, iaitu pendapat lama, juga pendapat Imam Malik dan sebuah riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan kepada dalil-dalil yang telah kami sebutkan sebelumnya. Okey. Dan dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i yang baru, tadi kaul qadim, kaul jadid, dia mengatakan bahawa dalam solat yang tidak dijaharkan bacaannya, seorang makmum hanya diwajibkan baca surah Fatihah saja pada saat berhentinya imam. Itu maksud dia. Dan ini adalah pendapat sekelompok sahabat dan juga tabi'in. Tabi'in. Faham ya? Jadi dalam solat mazhab Asy-Syafi'i qaul jadid mengatakan bahawa kita kena baca Fatihah ketika imam berhenti sekejap. Contohnya bila imam baca Fatihah, waladdallin amin. Jadi imam akan berhenti dalam tempoh 10 ke 15 saat, memberikan masa kepada makmum untuk membaca Fatihah. Jadi makmum pun baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladdallin amin. Maka tu imam pun sambung bismillahirrahmanirrahim, baca dengan surah lazim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ketika imam baca qul huwallahu ahad, maka dia jangan baca, jangan ikut sekali tu imam baca. Dengarkan saja. Itulah dia yang disebutkan dalam ayat ini tadi. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Syafi'i, makmum wajib membaca Fatihah sama ada ketika jahar ataupun ketika sir. Sama ada ketika senyap, bacaan secara perlahan ataupun bacaan secara laju. Bacaan secara perlahan ataupun bacaan secara kuat. Laju pula dah. Jadi kemudian Abu Hanifah dan juga Ahmad bin Hanbal berkata seorang makmum tidak diwajibkan sama sekali membaca bacaan baik dalam solat sir ataupun jahar. Ini bagi mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi dan juga mazhab Hanbali. Mazhab Hanafi dan juga mazhab Hanbali, dia kata makmum duduk senyap je dekat belakang, makan gaji buta. Makmum makan gaji buta je. Maksudnya apa? Maksudnya ialah makmum tak payah buat apa-apa. Ikut saja apa yang dilakukan oleh imam. Mazhab Hanafi dan juga mazhab Hanbali kata makmum dekat belakang tidak wajib membaca Fatihah. Tu dia. Kemudian Nabi SAW bersabda, man kana lahu imam fa qira'atuhu qira'atun lah. Yang bermaksud barang siapa solat bersama imam, maka bacaan imam merupakan bacaan baginya. Masalah ini telah jelaskan panjang lebar di luar pembahasan ini daripada Imam Abu Abdullah Al-Bukhari telah memaparkan secara khusus dalam sebuah kitab tersendiri. Dan beliau memilih untuk mewajibkan bacaan bagi makmum di belakang imam baik solat siri ataupun secara jahar. Wallahu a'lam. Okey, selesai bab tadi tapi dalam Fatihah tadi itu kena belajar fiqh lah tuan-tuan kalau nak detail lagi hukum berkaitan dengan bacaan Fatihah. Tapi saya nak simpulkan bahawa dalam ayat wa idza quri'al Quran, panduan kita dalam mempraktikkan ayat tersebut ialah hendaklah kita senyap apabila dibacakan Al-Quran. Kalaulah dalam sembahyang pun Allah suruh senyap, suruh senyap, suruh dengar, apatah lagi kalau di luar daripada sembahyang. Ya, kalau dalam sembahyang pun Allah suruh senyap, di luar sembahyang 2 kali Allah suruh senyap. Sebab apa? Sebab di luar daripada solat, maka bila dengar radio baca Quran, senyap, dengarkan. Bila TV baca Quran, dengar, senyap. Ya? Bila kawan-kawan kita baca Quran, jangan kita borak-borak sama kita. Jadi setengah daripada kita, kadang-kadang bila menonton pertandingan hafazan ke, mendengar pertandingan tilawah Al-Quran ke, sibuk borak dengan orang sebelah. Cerita tak habis-habis, kadang-kadang cerita bab bawang, cerita bab masak nasi Arab, cerita bab masak lemak, cerita bab masak giabok, macam-macam lah tuan-tuan. Kalau musim nak raya, cerita bab buat kuih itu, kuih ini dan sebagainya. Padahal orang dekat depan tengah membacakan Al-Quran. Maka secara praktiknya, hendaklah kita senyap ketika alunan Al-Quran dibacakan. Itu panduan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang kita bacakan ini.
Seterusnya yang terakhir 205 hingga 206 berceritakan tentang zikir dan juga doa, panduan dalam berzikir dan berdoa. Tadi panduan dalam memperdengarkan Al-Quran, kali ini panduan dalam berzikir dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bunyi dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terjemahan dia, sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan juga petang. Janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Sesungguhnya malaikat yang ada di sisi Rabbmu tidaklah merasa enggan beribadah kepada Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Kita tengok panduan, apakah panduan Allah dalam berzikir dan juga berdoa. Jadi Allah kata, Allah memerintahkan sentiasa banyak mengingatnya di waktu pagi dan petang. Maksudnya banyakkan berzikir pagi dan juga petang. Itu adanya mak sorat pagi, mak sorat petang. Kemudian sebagaimana Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya pada kedua waktu tersebut. Firman-Nya, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Bertasbihlah sambil memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Hal ini terjadi ketika sebelum diwajibkan solat 5 waktu, iaitu pada malam Isra' dan Mi'raj. Ayat ini termasuk Makkiyah, diturunkan di Mekah. Dalam ayat ini Allah berfirman bil ghudu, yang berarti permulaan siang. Sedangkan al-asal jamak daripada asil, iaitu pada waktu petang. Sebagaimana al-iman merupakan jamak daripada yamin, sumpah. Jadi tuan-tuan, sebelum turunnya perintah untuk solat, maka orang tak tahu nak buat apa, maka Allah mengajarkan supaya memperbanyakkan zikir. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Tasbih menjadi ibadat para sahabat sebelum turunnya perintah solat. Selepas turunnya perintah solat, ditambahkan solat, kemudian selepasnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan solat itu adalah merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana nak berzikir? Ini panduan dia. Tadarru'an wa khifah, iaitu dengan merendah diri dan juga rasa takut. Maksudnya ingatlah Rabbmu di dalam dirimu dengan penuh harapan dan juga rasa takut, serta tidak mengeraskan suara. Oleh itu Allah berfirman wadunal jahri minal qawl, dan dengan tidak mengeraskan suara. Demikianlah itu zikir yang disunahkan, bukan dengan seruan dan suara yang keras. Ini contoh dalam lepas sembahyang lah tuan-tuan. Lepas sembahyang nak berzikir ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. 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 Kalau sembahyang seorang-seorang, sembahyang seorang-seorang kat rumah, tak perlu nak menjerit lah tuan-tuan. Baca pelan-pelan. Baca slow-slow je. Baca hanya sekadar untuk dengar ke telinga sendiri je. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak perlulah kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai jiran sebelah pun dengar. Dia kata, apa dah orang sebelah aku ni buat majlis tahlil ke, kenapa tak ajak aku sekali? Sebab apa? Sebab kuat sangat berzikir. Maka dalam ni Allah ajarkan kepada kita, zikir tu tak perlu menjerit-menjerit. Berzikir itu tadarru'an wa khifah, dalam keadaan merendahkan diri dan juga rasa takut. Kemudian jangan menjerit, wadunal jahri minal qawli, jangan menjerit, bertempik jangan. Jadi lepas sembahyang tuan-tuan, yang muktamadnya
kita kena baca dengan perlahan saja, baca dengan tenang-tenang, baca dengan suara yang slow je. Tak perlu nak menjerit-menjerit. Ya. Jadi kalau imam macam mana kalau imam? Kalau imam, dia ada dua pandangan. Ya. Ada dua pandangan bagi Tok Imam lah. Yang pertama, muktamadnya ialah Tok Imam baca perlahan. Tok Imam baca perlahan. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas main maghrib isyak lah ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dia pun istighfar. Kemudian Allahumma antas salam, dia pusing belakang. Dia tengok makmum. Jadi bila tengok makmum, baca perlahan je. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak perlulah. Subhanallah, 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 subhanallah. Kuat. Sampai masjid sebelah pun dengar. Bukan makmum dalam tu je dengar, masjid sebelah pun dengar. Itu pendapat yang muktamad, baca perlahan. Tapi kalau Tok Imam tu dia tengok, bila dia pusing belakang, tengok Allahu Akbar, ramainya mak rempit. Ataupun orang kampung yang jahil, tak reti berzikir, tak reti baca doa, tak reti baca ayat kursi. Jadi orang kampung ni dia menumpang Tok Imam. Jadi dia nak mengikut bacaan Tok Imam. Jadi bacaan Tok Imam tadi tu boleh dikuatkan sedikit. Kuatkan sedikit tu tidaklah sampai bertempik. Kuatkan sedikit tu dibaca sampai tu makmum semua dengar lah. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi begitulah cara Tok Imam tadi tu. Jadi muktamadnya ialah baca perlahan. Tetapi kalau Tok Imam nak mendidik makmum untuk berzikir dan juga berdoa, maka dia boleh kuatkan sedikit bacaan zikirnya tadi itu dan juga doanya itu. Tetapi jangan sampai bertempik. Jangan sampai suaranya terlalu kuat sehingga dengar sampai masjid sebelah. Itu dah lari daripada tujuan mengajar kepada jemaah-jemaah yang jahil itu tadi. Selesai berzikir dan juga berdoa lepas mayang. Sambung, oleh kerana itu, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga cukup bermunajat atau jauh sehingga kita perlu menyerunya dengan suara yang keras, maka Allah menurunkan ayat ini, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maksudnya tak perlu nak keraskan suara. Cukup dengan didengari oleh diri sendiri sahaja dalam berdoa kepada Allah. Tak perlu sampai menjerit, melalak. Dia kalau manusia tu ialah kita kena menjerit, melalak sebabnya kadang-kadang dengar pun buat tak tahu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat dekat dengan hamba-Nya sehingga kan kadang-kadang apa yang didetikkan dalam hati pun Allah Subhanahu Wa Taala terimanya sebagai doa dan memperkenankan doa tersebut. Itu nak menunjukkan betapa dekatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Dalam Sahihaini iaitu Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan daripada Abu Musa Asy'ari, ia berkata orang-orang yang mengeraskan suaranya ketika berdoa dalam satu perjalanan, Rasulullah pun tegur dia, wahai manusia, rendahkanlah suara kalian dalam berdoa sebab sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan juga ghaib. Sesungguhnya Rabb yang kalian seru itu adalah Maha mendengar, lagi dekat. Allah lebih dekat kepada kalian, lebih daripada dekatnya seorang di antara kalian kepada leher binatang kenderaannya. Nak cerita dekatnya. Jadi Nabi pesan, tak perlu nak menjerit-jerit. Cukuplah dengan doa yang suara perlahan. Kerana Allah itu bukan tuli. Allah tu bukan tak dengar apa yang kita doakan. Jadi cukup dengan suara yang perlahan. Dan maksud ayat ini boleh juga bermaksud wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina zalika sabila, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solat, jangan pula merendahkannya, serta carilah jalan tengah di antara keduanya. Kerana orang musyrik bila mendengar Quran, mereka mencacinya dan mencaci Allah yang menurunkannya, serta mencaci orang yang membawanya. Lalu Allah memerintahkan Rasulnya iaitu Muhammad SAW untuk tidak mengeraskan bacaan Al-Quran.
supaya tidak dicaci oleh orang musyrik, dan juga diperintahkan untuk tidak mengendahkan sehingga tidak didengar oleh para sahabat, dan hendaklah mengambil jalan tengah antara keduanya. Maksudnya taklah perlahan dan tidak terlalu kuat, duduk bersederhana. Itulah agama Islam, memang agama yang tawassut, wasatiyah, agama yang pertengahan, agama yang bersederhana. Tak terlampau perlahan sampai tak didengari, taklah terlampau kuat sampai mengganggu orang lain. Duduk jalan pertengahan, ya. Dan demikian juga firman Allah, wadunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wala takun minal ghafilin, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Oleh kerana itu Allah muji para malaikat yang sentiasa bertasbih kepadanya pada malam dan siang hari serta tidak berhenti. Allah berfirman, innal ladina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya malaikat yang berada di sisi Rabbmu tidaklah merasa enggan beribadah kepada Allah. Allah menyebutkan hari itu supaya dijadikan teladan dalam ketaatan dan juga ibadah mereka. Oleh kerana itu, di sini disyariatkan kepada kita untuk bersujud setelah disebutkan sujudnya para malaikat itu kepada Allah. Dan ini adalah sujud, iaitu sujud tilawah pertama kali di dalam Al-Quran yang disyariatkan kepada pembaca dan pendengarnya berdasarkan kepada ijma'. Demikianlah akhir daripada penafsiran surah Al-A'raf. Segala puji hanya kurnia milik Allah. Jadi selesai. Jadi kalau kita perasan tuan-tuan, di akhir surah Al-A'raf ini ada tanda sujud tilawah tadi tu. Maka sujud tilawah itu adalah merupakan sujud tilawah yang pertama di dalam Al-Quran. Ada 15 tempat sujud tilawah ni. Yang pertama iaitu akhir surah Al-A'raf. Tamatlah surah Al-A'raf kita pada pagi ini tuan-tuan. Wallahu a'lam. Jadi itulah dia 3 intisari utama yang kita perbincangkan. Yang pertama sekali iaitu berkaitan dengan apa tuan-tuan? Iaitu Nabi SAW hanya penyampai wahyu, bukannya penglipu lara, pereka-reka wahyu-wahyu Al-Quran semua ni, bukan. Nabi hanya penyampai wahyu daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, adab dalam adab dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir dan juga berdoa, iaitu tidak boleh berzikir dengan suara yang lantang. Hanya kita kena diminta untuk berzikir dalam keadaan yang tenang, yang tidak terlalu kuat, yang tidak terlalu perlahan. Sederhana dalam berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiganya Allah pesan tadi, iaitu hendaklah kita diam apabila dibacakan Al-Quran kepada kita. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan, habis dah tafsir surah Al-A'raf, tafsir surah Al-A'raf. Pada minggu hadapan kita akan masuk ke surah yang baru, iaitu surah Al-Anfal. Jadi kita berhenti dekat sini. Saya akan bacakan soalan. Saya akan bacakan soalan untuk ujian bulanan kita. Saya akan bacakan soalan untuk ujian bulanan kita. Jadi soalannya begini. Ada 20 soalan semuanya. Ya. Boleh tuan-tuan perhatikan dekat layar ni. Saya bacakan dulu soalan ini. Nanti tuan-tuan boleh jawab soalan selepas daripada ini. Petikan yang pertama iaitulah surah Al-A'raf, ayat 143. Petikan yang pertama surah Al-A'raf ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Petikan Al-A'raf ayat 143 ada 4 soalan. Soalan pertama dia, apakah hukum tajwid pada perkataan ini? Soalan yang keduanya, bagaimanakah iktidak pada perkataan ini? Soalan yang ketiganya ialah berikut ialah pernyataan yang benar tentang ayat ini kecuali. Dalam soalan ni tuan-tuan ada banyak perkataan kecuali. Tolong perhatikan elok-elok soalan kecuali, sebab soalan kecuali ni kadang-kadang orang baca berikut ialah pernyataan yang benar, terus ambil yang benar. Jadi padahal soalan ini dia minta semua pernyataan ni adalah benar kecuali ada satu yang salah. Jadi mana jawapan yang salah tu? Jadi tandakan sama ada A, B, C ataupun D. Jadi tandakan pada ruangan ini, maka terus dapat jawapan dia. Setiap satu soalan
ada 5 markah. 20 soalan dapat 100 markah. Tuan-tuan ya. Okey, ini soalan yang berikutnya. Soalan 5 hingga 8 berdasarkan kepada petikan ayat 172 surah Al-A'raf. Soalan dia, apakah nama waqaf pada perkataan ini? Kemudian yang kedua, bagaimanakah cara bacaan yang betul pada waqaf tersebut? Waqaf pada bala dan juga pada syahidna ke? Ataupun waqaf pada bala saja? Ataupun waqaf pada syahidna saja? Ataupun tidak wakaf pada mana-mana wakaf yang tersebut. Mana satu yang salah sebab dia kata cara bacaan yang betul. Jadi yang salahnya yang mana? Jadi mana yang salah dalam ni, A ke B ke C ke D. Tandakan nanti keluar jawapan dia sama ada betul ataupun salah. Kemudian ayat ini bermaksud fitrah. Apakah yang dimaksudkan dengan fitrah? Pilih A, B, C ataupun D. Kemudian berikut ialah sebab manusia terpesong daripada fitrahnya kecuali. Semua sebab-sebab ni menyebabkan seseorang itu terpesong daripada fitrah. Kecuali yang mana satu? Tandakan A, B, C ataupun D. Kemudian ayat 179 surah Al-A'raf. Ayat 9 hingga 12. Soalan 9 hingga 12. Soalan dia kata apakah hukum tajwid tersebut? Semua hukum tajwid tersebut ada di dalam ayat ini kecuali maknanya mad asli, izhar syafawi, ma'arid disukun, idgham bila gunnah. Apa hukum yang tak ada dalam ni? Jadi hukum yang tak ada dekat dalam ni tandakan A, B, C ataupun D. Sebab semua hukum ni ada dekat dalam jawapan kecuali satu yang tak ada. Mana ni yang tak ada? Tandakan jawapan, nanti dia akan keluar jawapan yang betul. Tuan-tuan ya. Jadi jawab semua sekali ni tadi, jawab semua sekali. Kemudian selepas habis jawapan tadi, tekan submit. Selepas tekan submit, maka tuan-tuan terus dapat jawapannya di bahagian atas sini nanti. Dekat atas nanti dia akan bagi tahu 40% ke, 50% ke, 60% ke dan sebagainya. Jadi dapat di markah tadi itu simpanlah sendiri ya. Kita sekadar untuk nak membuat ulang kaji. Jadi wallahu a'lam. Kalau ada soalan boleh diajukan dalam komen. Kalau tak ada soalan, saya stop sharing dan saya akan bagikan link ini kepada tuan-tuan melalui grup CFD kita. Jadi tuan-tuan boleh jawab sampai jam 12. Jadi kita akan bincangkan jawapan dia pada minggu hadapan insya-Allah. Kita tengoklah siapa yang dapat 100 dan juga siapa yang dapat 140. Siapa yang dapat markah 400. Wallahu a'lam. Qultu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila tunggu link yang akan diberikan dalam grup dan boleh jawab. Wallahu a'lam. Terima kasih. Maaf di atas segala salah dan silap. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum.